Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Raja dan rakyat berpisah tiada. Anda bersama kami di TV1 untuk mengikuti liputan secara langsung istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13 Al-Watiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah pagi ini dari Istana Negara Jalan Duta hingga ke Istana Maziah Kuala Terengganu petang nanti. Saudara, tanggal 13 Disember 2006 melalui mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-209 di Istana Negara, Tuanku Mizan dipilih menggantikan Tuanku Said Sirajuddin Said Putra Jamalul Lail sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-13 untuk tempoh 5 tahun. Dan hari ini, genaplah tempoh berkenaan dan Tuanku Mizan bersama-sama Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah akan berangkat balik ke Istana Maziah Kuala Terengganu. Jika kita imbas kembali, upacara pertabalan baginda pada 26 April 2007 selain dirakam RTM, Filem Negara dan Finas, turut didokumentasikan National Geographic Channel dalam dokumentari Becoming a King yang disiarkan di seluruh dunia pada 27 Ogos tahun yang sama. Dan istiadat keberangkatan balik pagi ini bermula di Istana Negara, kemudiannya ke Dataran Parlimen sebelum ke Lapangan Terbang Terbangsa Kuala Lumpur KLIA, Lapangan Terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu dan akhir sekali di Istana Maziah. Para perantaraan kami sudah bersedia untuk membawakan laporan semasa perkembangan istiadat berkenaan terus dari kesemua lokasi tersebut. Jadi kita mulakan di lokasi pertama iaitu di Istana Negara Jalan Duta. Untuk mengikuti keadaan di sana kita terus saja bersama Syuhaimi Muhammad. Syuhaimi, teruskan dengan laporan istiadat di Istana Negara. Ya, terima kasih Fatil di Studio 3 Wisma TV Angkasa Puri. Dan untuk makluman saudara saya, Suhaimi Muhammad kini berada di pekarangan Istana Negara Jalan Duta sempena istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13 Al-Watiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan pastinya saudara, istiadat pada pagi ini merupakan simbolik kepada upacara menjunjung kasih tanda terima kasih kerajaan dan rakyat Malaysia serta istiadat yang menandakan tamatnya penggal pemerintahan Tuanku Mizan dalam Ketua Hierarki Kerajaan Persekutuan, Ketua Angkatan Tentera Malaysia dan Ketua Agama Islam. Dan beginilah senario di pekarangan Istana Negara bila mana kawalan kehormatan, darjat dan juga petugas-petugas telah pun bersedia, di mana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah akan berangkat ke Dataran Parlimen untuk acara kenegaraan. Dan awal pagi tadi saudara, lebih kurang pada pukul 10.30 pagi, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong telah berkenan mencemar duli untuk bersalaman bersama petugas-petugas istana yang terdiri daripada 350 orang yang terlibat secara langsung dalam bidang pengurusan, pentadbiran, pengelolaan dan juga keselamatan. Seramai 350 petugas-petugas istana merafak sembah, memberikan salam takzim dan juga salam perpisahan kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Mereka merupakan petugas-petugas yang terlibat dalam bidang pengurusan, pentadbiran, pengelolaan dan juga keselamatan. Dan simboliknya kepada acara yang telah berlangsung pada pagi tadi adalah sebagai tanda penghargaan atas sumbangan petugas-petugas istana sepanjang tempoh baginda berdua bersemayam di Istana Negara, baik ketika Istana Lama di Jalan Said Putra sehinggalah ke Istana Baru di Jalan Duta ini yang telah pun dibuka pada 15 hari bulan November yang lalu. Senario di Istana Negara telah bersiap sedia untuk menanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong untuk berangkat ke Istana Negara. Dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun tiba untuk menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Suasana di ruang legar Istana Negara
di mana ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan mengikut kronologi untuk istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong akan bermula di Istana Negara ini dan juga akan berangkat ke dataran Parlimen sebelum Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat ke lapangan terbang antarabangsa KLIA sebelum berangkat pulang ke Terengganu. Dan saudara, sementara menantikan keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke dataran Parlimen untuk acara kenegaraan, bersama saya pada ketika ini 2 orang petugas istana yang telah pun berkhidmat sepanjang tempoh Sri Paduka Baginda berdua bersemayam di atas takhta bermula pada 13 Disember 2006 sehinggalah pada hari ini tanggal 12 Disember 2011. Yang pertama di sebelah kiri saya, nama? Encik Muhammad Syafizan bin Hassan. Okey, bertugas sebagai apa bang? Saya bertugas sebagai ketua tukang masak lah dekat Istana Negara. Jadi pengalaman berapa tahun agaknya berkhidmat di bawah Sri Paduka Baginda berdua? Saya lebih kurang dalam 5 tahun berkhidmat untuk Sri Paduka Tuanku berdua lah di Istana Negara. Okey, jadi bermula di Istana Lama di Jalan Set Putra ya. Jadi bercerita mengenai peranan abang terlebih dahulu sebagai tukang masak. Mungkin boleh ceritakan antara peranan abang? Peranan saya sebagai ketua tukang masak adalah menyediakan menu-menu dan menyediakan santapan untuk Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong lah di Istana Negara, dan juga membuat untuk menu-menu majlis-majlis lah semasa menghadap dan lain-lain lah lagi banyak. Okey, mungkin juga di sini ya kami ingin mengetahui sedikit sebanyak mengenai Sri Paduka Baginda berdua, khususnya dalam penentuan diet ya Sri Paduka Baginda berdua. Bagaimana, adakah penentuan itu ditentukan sendiri oleh ketua tukang masak? Okey, penentuan diet Sri Paduka Baginda Tuanku berdua adalah oleh penyelia istana lah. Menu tu kita buat daripada tukang masak. Ketua tukang masak kita serah pada penyelia istana, dan penyelia istana bawa menghadap tuanku lah untuk menu diet ni tuanku punya. Saya masih akan bersama dengan abang, jangan ke mana, dan bersama saya adalah Puan Sadiah ya. Fungsi dan peranan kakak di Istana Negara. Okey, saya Sadiah, tapi orang istana biasa panggil saya Yung ya. Yung, Kak Yung, sebab mungkin yang sulung kan. Okay. Jadi dekat Istana Negara ni, kundang ni bertugasnya menjaga Tuan Kuala bilik, bila satu majlis menghadap ke atau event-event, kami akan pastikan tempat tu bersih dan berjalan dengan lancar lah. Okey. Kundang, kalau peranan kundang apa yang saya faham adalah merupakan pengelola ya di Istana Negara, dan kalau boleh nama Kak Sadiah tapi orang panggil Kak Yong ya. Jadi bagaimana agaknya dari segi pengurusan seharian yang akan laksanakan di Istana Negara ni? Okey, sekarang ni untuk pengetahuan lah, dekat Istana Negara kita tak menentu masa. Jadi sentiasa ada di satu majlis, jadi boleh katakan 24 jam lah. Dalam on call ke apa, kita akan bersiap sedia. Sebab itu memang Istana Negara punya fungsi kita macam tu, berkhidmat untuk raja dan negara. Okey, jadi dari segi tugas dan peranan telah pun kita ketahui. Jadi dari segi pengalaman ya, saya difahamkan akak dah pun 22 tahun berkhidmat di istana ya, dan termasuk Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah merupakan Sri Paduka Baginda yang bertanggung yang ke-6 ya, kelima bersama dengan berkhidmat ya. Jadi bagaimana pengalaman daripada Sri Paduka Baginda yang terdahulu sehinggalah kepada Sri Paduka Baginda Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah? Pada saya semuanya sama sebab berjiwa rakyat. Sebab Tuanku Agong ni memang mesra dengan kami semua, macam seolah-olah mak dengan anak lah contoh. Walaupun tuanku dia muda, tapi dia tetap mengingati orang-orang peringkat yang bahagian kami lah, bahagian penyeliaan event-event ni semua. Memang dia mesra sangat. Okey, pastinya satu pengalaman yang cukup indah ya. Dan bersama dengan abang pula sebagai ketua tukang masak, pengalaman bersama dengan tuanku berdua bagaimana? Pengalaman saya amat berbanggalah kerana berkhidmat untuk tuanku berdua selama 5 tahun. Kerana tuanku adalah orang yang amat titik berat lah untuk staf-staf dan anggota-anggota bawahannya lah. Okay. Saya tak tergambar lah betapa ada nada sebab sebenarnya ya, walaupun 5 tahun berkhidmat di bawah naungan tuanku berdua. Jadi bagaimana agaknya apabila hari ini Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong akan berangkat balik meninggalkan Istana Negara untuk kembali ke negeri jajahan?
Saya amat sedih lah kerana selama 5 tahun saya berkhidmat dengan Seri Paduka Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Selama 5 tahun ni saya berkhidmat untuk sebagai ketua tukang masak. Begitu kita berkhidmat ni begitu nilah untuk tuanku berdua. Tak tergambar saya nak bercakap di sini kerana dia nak meninggalkan kita kan, Istana Negara. Selama 5 tahun saya berkhidmat untuk tuanku berdua. Okey, berbeza dengan kakak yang dah lama berkhidmat di Istana Negara dengan 5 yang di Pertuan Agong. Bagaimana, adakah hubungan itu antara Seri Paduka Baginda yang terdahulu akan berterusan sehingga ke hari ini? Ya, akak rasa sebab benda ni memang akan berterusan juga. Sebab fungsi raja-raja ni dia berjiwa rakyat kan. Jadi antara tuanku dengan kami ni rapat. Jadi memang tak dapat dipisah lah kan. Apa-apa kebajikan pun memang dia akan jaga. Itu memang yang akak terima dah masuk ni, nak masuk 6 Agong lah. Kalau Kedah ni masuk 6 Agong lah. Okay. Baik, terima kasih Kak Yong ataupun nama Puan Sadia dan juga bagi abang sebagai ketua tukang masak yang akan meneruskan khidmat kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong yang ke-14 nanti. Baik, terima kasih Kak dan terima kasih bang. Okey, baik saudara, seketika apa kata kita saksikan klip yang telah kita sediakan ini. Saksikan. Dan untuk itu saudara, masih lagi bersiaran secara langsung dari dataran Istana Negara ini untuk istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-13 Al-Wati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Dan pastinya saudara, istiadat ini merupakan istiadat Kesultanan Melayu yang dapat kita saksikan bila mana Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong pada pagi ini telah pun berkenan mencemar dulih untuk bersalaman bersama kaki tangan dan juga petugas-petugas istana sebelum berangkat ke dataran mereka untuk acara kenegaraan dan akan terus ke dataran Parlimen sebelum ke KLIA, lapangan terbang antarabangsa, dan akan berlepas ke Istana Maziah di Kuala Terengganu. Istiadat yang penuh dengan istiadat Kesultanan Melayu. Dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebelum berangkat menuju ke dataran Parlimen. Senario masih lagi bersiaran secara langsung dari dataran Istana Negara sempena istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Wati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bermula di Istana Negara bila mana petugas-petugas istana seawal pukul 10.30 pagi tadi telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong memberikan salam takzim, salam perpisahan kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Diikuti dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong
sebelum berangkat menuju ke dataran Parlimen untuk acara kenegaraan yang akan berlangsung di dataran Parlimen. Jadi saudara, kami di sini sedang menantikan isyarat dari dalam Istana Negara untuk keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong untuk ke dataran Parlimen, dan pasnya di setiap lokasi yang akan berlangsung beberapa istiadat akan menyaksikan yang pertamanya di dataran Parlimen, istiadat kenegaraan. Jawatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diwujudkan oleh Suruhanjaya RIT apabila timbulnya tentangan perubahan Land Union jika kita imbas dari segi sejarahnya yang dilihat cuba untuk menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu. Dan Perlembagaan Persekutuan pada Julai 1957, sistem beraja di negeri Melayu diketuai oleh Sultan yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat meninggalkan Istana Negara untuk menuju ke dataran Parlimen bagi acara kenegaraan.
Secara langsung dari Istana Negara, saudara, kami berikan gambaran kepada anda keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke Dataran Parlimen untuk istiadat kenegaraan. Dalam istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13 Alwati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan ketika keberangkatan Sri Paduka Baginda sebentar tadi, kawalan kehormatan darjat telah pun dilangsungkan, yang mana merupakan kawalan penghormatan yang diberikan kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai tanda ucapan sebelum baginda berangkat ke acara atau urusan rasmi. Barisan kawat darjat itu tadi adalah dari Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja yang diketuai oleh Major Zafar Ismail. Dan pastinya saudara, sementara menantikan isyarat dari Dataran Parlimen, ingin kita imbas kembali di mana keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13 Alwati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bermula di Istana Negara dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan mencemarduli untuk bersalaman dengan petugas-petugas istana seramai 350 orang sebelum menerima menghadap ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ketika ini Sri Paduka Baginda berdua menuju ke Dataran Parlimen bagi acara kenegaraan sebelum bergerak menuju ke lapangan terbang antarabangsa KLIA dan berlepas ke Kuala Terengganu. Dan sepintas lalu juga mengenai istana, di mana kalau kita imbas kembali keberangkatan tiba Tuanku Mizan pada 13 Disember 2006 di Istana Lama di Jalan Sep Putra, dan ketika ini di Istana Baru yang telah pun dibuka pada 15 hari bulan November lalu. Menjadi acara yang pertama pada pagi ini adalah istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sebelum esok acara keberangkatan tiba Sultan Kedah sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Dan seketika saudara, sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan ini. Institusi Raja Berperlembagaan merupakan institusi tertinggi dalam perlembagaan Malaysia. Pemerintahan Raja Berperlembagaan yang disuburi dengan amalan demokrasi berparlimen ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang menjadi lambang perpaduan, kebesaran dan kedaulatan negara. Kedudukan Raja Berperlembagaan dalam sistem pemerintahan negara menyaksikan institusi Yang di-Pertuan Agong menduduki tangga teratas dalam kuasa pemerintahan di Malaysia. Ianya satu sistem beraja mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia, di mana Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara mempunyai kuasa untuk mentadbir urus negara. Sistem ini mula diguna pakai selepas perisytiharan merdeka pada 1957 sehingga gagasan Malaysia ditubuhkan pada 1963. Kelangsungan sistem beraja ini telah mengekalkan sistem raja di negeri-negeri di Malaysia dan penubuhan Majlis Raja-Raja yang mempunyai fungsi tersendiri dalam pentadbiran kuasa Raja Melayu. Jawatan Yang di-Pertuan Agong dilantik mengikut giliran dari Sultan-Sultan Melayu dari 9 negeri. Jawatan yang akan digilirkan setiap 5 tahun sekali ini mempunyai bidang kuasa dan fungsi seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Pembentukan institusi pemerintahan beraja bukan sekadar simbolik, tetapi ianya satu sumber kekuasaan dan kewibawaan pemerintah dan rakyat. Baginda mempunyai kuasa dalam bidang eksekutif, perundangan dan kehakiman bagi memastikan hak rakyat serta perlembagaan negara dipenuhi. Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dan berkuasa dalam hal berikut: memanggil persidangan parlimen dan membubarkan parlimen, melantik Perdana Menteri, kuasa meluluskan undang-undang, kuasa pengampunan selepas Mahkamah Rayuan,
mengeluarkan proklamasi darurat jika memerlukan. Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab ke atas pemeliharaan hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera serta kepentingan kaum-kaum lain. Baginda sebagai Ketua Agama Islam mempunyai kuasa dan hak mutlak untuk memastikan integriti serta kebebasan beragama dilestarikan. Dalam sektor keselamatan pula, Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi bagi Angkatan Tentera Negara yang merupakan benteng pertahanan politik dan pencerobohan fizikal kuasa asing. Justru itu, institusi ini dilihat sebagai satu lambang kekuasaan rakyat dan menjadi payung mahkota negara. Masih lagi bersiaran secara langsung dari Istana Negara Jalan Duta Kuala Lumpur, dan untuk makluman saudara, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong telah pun berangkat menuju ke dataran Parlimen untuk acara kenegaraan, dan pastinya hari ini Istana Negara Jalan Duta telah mencetak satu sejarah bila mana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13 telah pun berangkat balik ke negeri Terengganu sementara menanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14 esok. Dan sementara itu saudara, seperti selalu telah pun kita kongsikan mengenai Sri Paduka Baginda yang terdahulu, ya, dan selepas ini kita akan mengikuti acara secara langsung dari dataran Parlimen bersama rakan tugas Ivan Toh, dan sementara itu kita nak kongsikan juga mengenai alat kebesaran diraja. Kita saksikan. Alat kebesaran Melayu yang sangat dimuliakan ialah keris. Keris panjang diraja dan keris pendek diraja merupakan dua alat kebesaran diraja yang tiada tolok bandingnya. Keris merupakan senjata pendek yang digunakan oleh orang Melayu sejak zaman keagungan pemerintahan Kesultanan Melayu lebih daripada 800 tahun yang lampau, terutamanya pendekar, pahlawan serta kalangan pembesar istana. Ianya juga merupakan alat kebesaran bagi raja-raja serta lambang kekuasaan dan kedaulatan. Keris pendek diraja yang diperbuat daripada mata keris lama dengan berhulu dan bersarungkan gading yang bertatahkan emas. Hulu keris ini dinamakan hulu pekaka yang berupa kepala Garuda. Di sampir keris pula diterapkan lambang kerajaan persekutuan. Keris ini ialah salah satu pakaian kebesaran diraja, dan seperti keris panjang diraja, ia hanya dipakai oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pemakaian keris pendek diraja oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketika diadakan upacara istiadat dan upacara perayaan rasmi kerajaan persekutuan. Kini ia merupakan simbol kekuasaan yang dijadikan pelengkap adat istiadat yang melambangkan kewibawaan, kedaulatan seseorang raja. Walaupun keris masih menekalkan identitinya sebagai regalia diraja, namun ia hanya dilakukan pada upacara istiadat khas atau rasmi negara. Sungguh pun, keris dianggap sebagai lambang kebesaran, tetapi ia memberi maksud yang lebih jauh daripada itu kerana ia kekal dari dahulu sehingga sekarang. Ya, saudara, masih lagi bersama saya Suhaimi Muhammad dari Istana Negara Jalan Duta sebenarnya istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13. Dan pastinya istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara telah pun berakhir. Namun begitu, RTM akan terus memberikan liputan mengenai istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas ini di dataran Parlimen sebelum bergerak ke lapangan terbang antarabangsa dan juga di Istana Maziar. Dan untuk itu, saudara, kita terus saja bersama rakan tugas saya di dataran Parlimen, Ivan Toh. Silakan, Ivan. Terima kasih Suhaimi. Salam satu Malaysia. Saya Ivan Toh bersiaran secara langsung dari dataran Parlimen. Kami akan membawakan satu acara penuh adat istiadat negara sempena keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13, Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah.
Baginda Tuanku baru saja berangkat tiba dari Istana Negara. Pasukan Kawalan Kehormatan Utama menyembahkan hormat diraja diiringi lagu kebangsaan negaraku yang dipimpin pasukan Pancaragam Pusat Angkatan Tentera Malaysia ATM. Tuanku Mizan berkenan memeriksa pebarisan pasukan Kawalan Kehormatan Utama dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Pebarisan ini diketuai oleh Major Ahmad Muzaimi Muhammad Ali dengan 4 pegawai, iaitu seorang ketua barisan, 2 ketua panji-panji agung dan regimen dan seorang subaltern dengan 103 anggota kesemuanya. Baiklah, kita ikuti selepas ini bacaan doa yang akan dipimpin Sahibus Sahamah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Haji Wan Zahidi bin Wanteh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا Allah, wahai Tuhan kami berhimpun di dataran parlimen yang mulia ini untuk turut hadir di majlis istiadat berangkatan balik Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-13 Al-Wathiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahira setelah menamatkan tempoh pemerintahan Baginda menjalankan tugas memerintah negara dengan penuh keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran serta aman damai dalam suasana rakyat hidup bersatu padu dengan penuh keharmonian dan kesejahteraan. Allahumma ya Hafiz, ya Muhaimin wa ya Raqib, ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan rasa hikmah dan berkat nama-namamu yang maha suci, kami memohon restu dan perkenanmu agar engkau lanjutkanlah usia tuanku berdua dalam keadaan sehat dan afiat, bersemayam dengan penuh kebesaran di atas singgahsana takhta kerajaan. Daralah tuanku berdua dalam keadaan selamat sejahtera, kekal memerintah dengan penuh keadilan dan kemakmuran, manakala rakyat hidup aman, damai dan sejahtera setiap masa. Allahumma ya Karim wa ya Jawad. Kami memohon juga kesejahteraan dan kesehatan bagi putra-putra, putri-putri Baginda dan semua kerabat diraja, para pembesar dan pemimpin-pemimpin serta sekalian rakyat jelata agar terus maju dan aman damai di bawah naungan dan pemerintahan tuanku. Allahumma lakal hamdu fil ula wal akhirah wa qad da'awnaka fastajib du'aana innaka antas sami'ul alim wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya, selesai bacaan doa tadi, sekali lagi pasukan kawalan kehormatan utama menyembahkan hormat diraja yang diiringi lagu kebangsaan negaraku oleh pasukan Pancaragam Pusat ATM.
Dengan selesainya hormat diraja itu juga menandakan berakhirlah upacara di dataran parlimen ini sebagai tanda menjunjung kasih di atas pemerintahan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Tuanku Nur Zahirah. Upacara di dataran parlimen ini diakhiri dengan acara menghadap dan bersalaman. Antara div-div kehormat yang hadir, ahli jemaah menteri, Ketua Setiausaha Negara, Ketua Hakim Negara, Yang di-Pertua dan Timbalan di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Setiausaha Kementerian-Kementerian, Perwakilan Asing, Duta-Duta serta Pesuruh Jaya Tinggi. Ya, pada 3 November 2006, Tuanku Mizan telah dipilih untuk menduduki takhta Yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja Melayu sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-13 selama 5 tahun bermula 13 Disember 2006. Dan hari ini merupakan hari terakhir Tuanku Mizan memegang takhta. Baginda bakal digantikan Sultan Kedah Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dan saudara, mengikut sistem penggiliran yang berlangsung setiap 5 tahun dan diamalkan sejak merdeka, Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem penggiliran ketua negara. Tuanku Mizan Zainal Abidin 49 tahun melakar sejarah sebagai Yang di-Pertuan Agong kedua termuda yang pernah ditabalkan. Sepanjang 5 tahun pemerintahan baginda, negara berkembang maju, makmur dan juga stabil, sekaligus meletakkan Malaysia terus gah di mata dunia. Dan sepanjang menduduki takhta, Tuanku Mizan juga sering berkenan memenuhi undangan lawatan rasmi ke luar negara. Lawatan baginda yang paling bermakna ialah pada 31 Oktober lalu ke benua Antartika. Ia bagi memperkukuh kerjasama penyelidikan saintifik Antartika sekaligus mengeratkan hubungan dua hala antara Malaysia dengan New Zealand. Ya saudara, di samping urusan pentadbiran agama dan pengetahuan mendalam dalam aspek keagamaan dan aktiviti kemasyarakatan, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan juga terlibat secara aktif dalam bidang sukan. Tuanku Mizan juga dikenali sebagai Raja Berjiwa Rakyat. Melalui titah akhir Sri Paduka pada 6 Disember lalu, Tuanku Mizan bertitah mengharapkan Parlimen mampu mempertahankan keluhuran perlembagaan persekutuan terutama asas-asas utama dan di samping kewajipan ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara menjadi suara kepada rakyat jelata.
Dan titah baginda juga keluhuran perlembagaan perlu dipertahan, terutamanya perkara yang menyentuh mengenai Raja-Raja Melayu. Selain itu, agama Islam sebagai agama persekutuan yang juga perlu dipertahankan termasuk bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu yang merupakan asas dalam perlembagaan. Ya, sepanjang pemerintahan baginda, Tuanku Mizan berkali-kali bertitah mengingatkan agar semua institusi menjaga perpaduan, keharmonian, keselamatan negara, hubungan antara kaum, adab sopan dan tata susila. Ya, Tuanku Mizan merupakan Ketua Negara Malaysia yang pertama menerima pengurniaan anugerah tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna daripada Presiden Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melambangkan keagrapan hubungan dua negara berjiran. Keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke Kompleks Bunga Raya KLIA. Ya, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Raja Permaisuri Agong diiringi Perdana Menteri untuk berangkat menaiki kereta diraja. Ya, baginda berdua akan berangkat ke Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Baiklah saudara, sekian saja dari saya Ivan Toh di Dataran Parlimen, dan jangan lupa mengikuti siaran langsung seterusnya dari Kompleks Bunga Raya lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira jam 12.30 nanti bersama Zaleha Khairin untuk menyaksikan pula acara yang penuh adat istiadat dan penuh gilang gemilang bagi keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah ke Kuala Terengganu. Baiklah, sekian daripada saya. Salam hormat. Untuk seketika kita kembali dahulu ke Angkasa Puri bersama Fatir Hidayat. Silakan. Terima kasih Ivan To di Dataran Parlimen. Seperti kata Ivan sebentar tadi, selepas ini iaitu kira-kira sejam dari sekarang, kita akan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pula untuk lagi liputan secara langsung istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13
Al-Watiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah. Perantara kami seterusnya, Zaleha Khairin Ismail akan membawakan laporan semasa dari KLIA selepas ini. Di Kuala Terengganu, khabarnya seramai 15,000 rakyat jelata dijangka membanjiri sepanjang jalan sejauh 16.2 km bagi menyambut keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13 ke negeri itu kira-kira jam 2 petang ini dari lapangan terbang Sultan Mahmud hingga ke Istana Maziah. Buat masa ini, sampai di sini dahulu pertemuan kita. Salam satu Malaysia. Jumpa lagi sejam dari sekarang. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Raja dan rakyat berpisah tiada. Anda masih bersama kami di TV1 untuk mengikuti lintas langsung istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13, Al-Watiqu Billah Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah. Tuanku Mizan dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah berangkat meninggalkan Istana Negara jam 11 pagi tadi, diiringi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Syabri Cik selaku Menteri Pengiring. Baginda turut menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Baginda berdua sebelum itu berkenan meluangkan masa bersalaman dengan kesemua 500 petugas Istana Negara sebelum berangkat ke dataran Parlimen bagi upacara rasmi keberangkatan balik baginda berdua ke Terengganu. Jika tadi perantara kami, Syuhaimi Muhammad dan Ivan To memberikan liputan langsung dari Istana Negara dan dataran Parlimen, seterusnya kita ke Kompleks Bunga Raya KLIA bersama Zaleha Khairin Ismail untuk perkembangan upacara keberangkatan balik di sana. Zaleha, di Kompleks Bunga Raya KLIA, silakan. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Isnin 12 Disember 2011, hari ini bersamaan 16 Muharram 1433 Hijri. Kami bersiaran berlintas langsung dari pekarangan Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sempena istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Ini adalah sempena tamatnya tempoh Baginda Tuanku Mizan menjawat jawatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13, dan apa yang kami bawakan hari ini ialah istiadat keberangkatan balik Baginda Tuanku ke Terengganu Darul Iman dengan pesawat khas yang akan berlepas sebentar saja lagi. Dan dapat kita saksikan sekarang istiadat masuk dengan penuh meriah sekali. 320 orang penari kebudayaan pengiring yang sega anggun berpakaian tradisional mewakili kesepaduan rakyat Malaysia. Semuanya dari kumpulan kesenian Jabatan Kesenian Kebudayaan Malaysia, dari DBKL, Temple of Fine Arts, Soka Gangkai Malaysia, kumpulan silat gendang, MBPJ, PDRM, Pentarama. Dan yang mencuri perhatian di sini pastinya kehadiran seekor gajah yang juga menjadi entiti dalam perarakan keberangkatan tiba masuk Baginda Tuanku Mizan. Mengapa gajah, banyak interpretasinya di situ, dan kita dapat saksikan semuanya lengkap berpakaian istana tradisional dan penuh istiadat sekali dimulakan istiadat pada hari ini. Dan apa yang akan berlangsung sebentar lagi ialah istiadat keberangkatan balik, dan itu dapat saksikan kenderaan yang sama-sama mengiringi ketibaan Baginda Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah. Penuh meriah warna-warni dengan rasa junjungan kasih rakyat jelata atas sumbangan Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah selama 5 tahun menduduki tahta Yang di-Pertuan Agong ke-13. Gajah perkaitannya begitu rapat sekali dalam kisah-kisah sejarah dan juga Kesultanan Melayu, dalam kisah-kisah legenda. Peranan yang dimainkan, majestiknya gajah ini selayaknya dijadikan kenderaan oleh sultan-sultan dan raja-raja zaman dahulu kala. Ia juga diletakkan antara haiwan terhebat dalam sejarah. Dan saksikan kenderaan yang membawa Sri Paduka Baginda Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah masuk ke perkarangan Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Begitu meriah sekali, begitu tersusun adatnya, istiadatnya. Kalau 5 tahun dulu
mendapat perhatian hebat bukan sahaja dari media tempatan, malah dari media antarabangsa. Hari ini juga Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah diiringi dalam istiadat penuh tertib dengan rasa menjunjung kasih atas apa yang telah dicurahkan selama pemerintahan Baginda Tuanku. Dan kita saksikan sekarang perarakan istiadat masuk semakin menghampiri balai menunggu kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi yang baru bersama kami untuk siaran kali ini, kita menyaksikan istiadat keberangkatan balik Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah ke Kuala Terengganu dengan pesawat khas yang akan berlepas sebentar sahaja lagi. Begitu rapatnya adat seni budaya dengan istiadat diraja. Ini juga sebahagian daripada peserta pengiring penari kebudayaan yang memeriahkan 320 kekuatan perarakan masuk ke Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan sepanjang hari ini akan kami bawakan siaran langsung. Kalau pagi tadi selesai upacara kawal hormat di Parlimen, kali ini kami bawakan istiadat yang berlangsung di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, dan selanjutnya akan kami bawakan dari Lapangan Terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu dan juga dari Istana Maziah di Kuala Terengganu. Jadi teruskan bersama kami untuk istiadat penuh gilang gemilang ini sempena keberangkatan balik Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah. Dua perasaan berbaur di kalangan mereka yang hadir pada hari ini. Sedih diselangi gembira mendoakan kesejahteraan masa depan menanti bagi Baginda Tuanku dan Raja Permaisuri Agong. Juga tidak pernah akan lupa menjunjung kasih atas sumbangan dan pemerintahan Baginda Tuanku. Ini antara yang paling istimewa yang berlangsung sepanjang perkembangan yang kami bawakan untuk hari ini. Perarakan diraja penuh simbolik. Setiap yang disertakan ada cerita di sebaliknya. Dan kini dapat disaksikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah ke pentas pintu masuk Kompleks Bunga Raya. Dan kesempatan ini yang dihadiri juga oleh pembesar-pembesar negara, menteri-menteri besar, ketua-ketua jabatan, juga rakyat jelata yang ingin menzahirkan rasa junjungan kasih ke atas jasa baik dan sumbangan tuanku kepada negara selama berkhidmat sebagai yang di-Pertuan Agong. Sembah hormat kepada Baginda Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah. Dan kini lengkap sekali istiadat ini disambut dengan pencak silat. Kalau disorot dalam lembaran sejarah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, hanya golongan yang rapat dengan istana sahaja diberikan peluang untuk mempelajari silat. Seni mempertahankan diri ini bermula di Kepulauan Riau dan turun ke Sumatera, dikenal sebagai pencak silat, digunakan oleh raja-raja untuk meluaskan dan mengukuhkan empire. Malah gahnya, indahnya silat ini sehingga menggugat keberanian penjajah Portugis yang mengarahkan para pesilat pada zaman dahulu dibunuh. Dan lagi yang boleh kami kongsikan tentang signifikan silat ini, bila mana abad ke-13 dan ke-16 ilmu silat dikatakan mencapai kemuncak kesempurnaannya apabila penggunaan senjata disertakan. Seni silat yang kini dijiwai oleh rakyat seluruh dunia menjadi satu kesenian yang cukup cantik, satu elemen yang rapat dengan masyarakat Melayu, bukan saja untuk seni mempertahankan diri, malah untuk mempersembahkan ketika acara-acara rasmi, acara-acara diraja dan menyambut tetamu keagamaan yang diundang ke majlis. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah yang kini telah pun berada di Kompleks Bunga Raya untuk istiadat keberangkatan balik. Para pesilat menghadap kedua baginda tuanku. Kalau tadi sambutannya dengan 320 penari pengiring dengan penuh simbolik, kini dilengkapi dengan acara pencak silat.
persembahan hormat menghadap Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baginda Tuanku Mizan juga seorang raja yang begitu mencintai seni mempertahankan diri. Dan pasti apresiasi terhadap acara ini dapat dizahirkan dalam istiadat penuh lengkap pada hari ini. Baik, lengkap sudah upacara menghadap Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan pencak silat. Dan kini kedua Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah akan berkenan masuk ke dalam balai menunggu di Kompleks Bunga Raya untuk bertemu dengan div-div jemputan, Menteri-Menteri Kabinet, Duta-Duta Besar, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Pengarah yang sama hadir untuk melahirkan rasa junjungan kasih dan juga mengucapkan yang terbaik buat Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong atas cemerlangnya pemerintahan Tuanku selama 5 tahun bermula tahun 2006, 13 Disember 2006 berakhir penggalnya 13 Disember 2011. 5 tahun Baginda Tuanku menyumbangkan bakti kepada Malaysia dalam serba segi. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong itu lambang jaminan pembelaan bangsa Melayu, juga pembelaan rakyat Malaysia, juga tanda keunggulan Islam sebagai agama rasmi negara. Kukuhnya institusi raja berperlembagaan itu dengan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai mercu negara. Istiadat hari ini juga akan kami bawakan terus, bukan saja dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, malah juga dari Lapangan Terbang Sultan Mahmud, di mana difahamkan lebih 15,000 orang warga Terengganu telah pun bersedia dengan penuh takzim, dengan penuh tidak sabar untuk menanti kepulangan pemimpin mereka, sultan mereka, dan juga bagaimana istiadatnya yang akan berlangsung di Istana Maziah sebentar. Diteruskan bersama kami sepanjang hari ini di TV1 untuk kami bawakan acara yang sangat istimewa ini. Apapun, sebelum kami bawakan perkembangan seterusnya, kita saksikan satu bingkisan ini Baginda Tuanku Mizan, pemimpin yang begitu dekat di hati rakyat. Kita saksikan. Menggalas tanggungjawab pada usia 36 tahun sebagai Sultan Terengganu ke-16 pada tahun 1998, Al-Wati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah menjadi teraja utama pembangunan negeri Terengganu Darul Iman. Sekali lagi Baginda Al-Wati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah melakarkan sejarah dalam Kesultanan Negeri Terengganu apabila dilantik menjadi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-13 pada 3 November 2006. Juga detik itu menyaksikan Baginda diberi kepercayaan meneraju negara pada usia yang masih muda. Seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, Baginda sering turun mencemar duli untuk bersama-sama dengan rakyat jelata, sama ada untuk menyampaikan sumbangan bantuan kepada yang memerlukan, berkenan merasmikan acara-acara anjuran masyarakat dan juga memastikan kebajikan rakyat jelata diambil peduli. Di sebalik kesibukan tuntutan tugas, Baginda Tuanku Mizan dalam setiap peluang yang ada akan berkenan hadir ke masjid berbeza setiap minggu untuk mengerjakan solat Jumaat dengan masyarakat. Keprihatinan Baginda kepada rakyat jelas memperlihatkan sifat ini diwarisi daripada ayahandanya, Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah. Untuk memastikan keperluan rakyat didahulukan, Baginda telah mewujudkan sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Diraja Sultan Mizan. Yayasan ini membuka ruang seluas-luasnya kepada Baginda untuk terlibat dalam kerja-kerja amal yang bertujuan menyumbang kepada usaha peningkatan taraf sosioekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat, khasnya rakyat Terengganu dan rakyat Malaysia secara amnya.
Menyedari kepentingan hubungan sejagat, baginda Tuanku Mizan amat mengalu-ngalukan hubungan dengan negara luar. Kunjungan pemimpin luar ke Malaysia diterima penuh hormat oleh baginda dan begitu jugalah penerimaan para pemimpin tertinggi di luar negara terhadap kunjungan baginda. Yang nyata, dunia kagum dengan kebijaksanaan baginda Tuanku Mizan dan sistem pemerintahan raja berperlembagaan yang mengutamakan nilai-nilai keislaman. Malah kepribadian dan kepimpinan baginda yang dipandang tinggi oleh Indonesia, lantas baginda dikurniakan anugerah tertinggi negara tersebut, iaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna atas sumbangan baginda dalam usaha mengukuhkan hubungan dan kerjasama dua hala di antara Malaysia dengan Indonesia. Tuanku Mizan amat menggemari aktiviti sukan, antaranya taekwondo, selaman skuba, perahu layar dan paling sinonim dengan baginda ialah sukan berkuda. Malah, baginda Tuanku Mizan merupakan satu-satunya sultan dan yang di-Pertuan Agong yang mengungkit nama dalam pertandingan sukan berkuda di dalam dan luar negara. Dengan kesungguhan dan inisiatif baginda juga, Malaysia telah berjaya dipilih untuk menganjurkan World Endurance Championship di Lembah Bidong Terengganu pada tahun 2008. Baginda telah banyak menyuntik semangat dalam menyemarakkan sukan berkuda, merakyatkan sukan yang dahulunya dianggap terhad kepada golongan elit sahaja. Mahukan rakyat Malaysia maju dalam segala aspek, baginda Tuanku Mizan turut mengingatkan kepada rakyat Malaysia tentang cabaran untuk membangunkan golongan belia kini yang bukan hanya tertumpu kepada aspek latihan dan pekerjaan, bahkan negara memerlukan belia yang berintegriti, memiliki identiti diri yang positif, berdaya saing dan cintakan negara. Sebagai pelapis pemimpin, baginda menyandarkan harapan kepada tunas bangsa ini untuk menjadikan ilmu sebagai senjata pembangunan muda dan negara. Sebagai Chancellor Universiti Teknologi Mara, Tuanku Mizan turut bertitah agar semua graduan dapat menjadi warga negara yang berguna, berjasa kepada agama, bangsa dan negara serta memanfaatkan ilmu yang diperoleh sebaik-baiknya. Baginda yakin ilmu yang diperolehi akan dimanfaatkan demi kepentingan bangsa dan negara. Seorang ketua keluarga, seorang ketua negara dan pemimpin yang dikasihi rakyat. Agong kita memang baguslah. Kita pun tengok kemesraan dia kepada rakyat, amat prihatin lah. Jadi kita tak rasa kekok lah bila kita berhadapan dengan dia. Okay, saya rasa bangga Tuanku menjadi yang di-Pertuan Agong yang 13. Sebab saya pernah bertugas di Terengganu 5 tahun dengan kerajaan. Jadi lagipun saya nampak cara Tuanku buat menguruskan urusan-urusan negara dengan bijaksana. Dia seorang raja yang berdedikasi. Dia senang didekati jugalah. Lepas tu dia pun banyak promotekan negara kita ke luar negara lah, sebab dia banyak buat lawatan ke luar negara kan. Tuanku memang seorang yang mesra, amat mesra pada rakyat. Kepribadian Tuanku amat tinggi. Berjiwa rakyat, penyayang dan mengambil berat tentang hal ehwal rakyat. I think under his rule, Malaysia has done well in terms of economy, things like that. I think he's a very kind of person. As a king of Malaysia, I think he represents to represent Malaysia in good faith and then very well represented of our countries. Kita Tuanku Mizan tengok pemerintah tengok memuaskanlah, dia jalankan tugas dengan sama-sama adil dan tengok negara kita beraman lah. Pemerintah ataupun ketua negara yang dihormati di peringkat antarabangsa dan juga lokal, berhati dan berjiwa rakyat, selalu mendampingi rakyat di semua peringkat. Baginda Tuanku Mizan menamatkan penggal sebagai yang di-Pertuan Agong selepas 5 tahun berkhidmat dengan penuh kecemerlangan. Titah Tuanku kepada rakyat tidak akan diabaikan. Sumbangan baginda Tuanku Mizan terus tersemat di hati rakyat. Kami merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah, mendoakan agar baginda Tuanku dan seluruh kaum kerabat sihat sejahtera dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dianggotai oleh 9 Raja-Raja Melayu dan yang dipertua negeri-negeri mendepani tahun mendatang dengan penuh cabaran bagi melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipertaruhkan.
bukan sekadar bertanggungjawab melantik Yang di-Pertuan Agong sahaja, malah memastikan kedaulatan prinsip raja berperlembagaan dihayati dan dilaksanakan. Menyorot kembali kewujudannya seawal tahun-tahun sebelum merdeka lagi, iaitu ketika permuafakatan dijalankan antara pemerintah British dan Raja-Raja Melayu yang dikenali sebagai Durbar, menyaksikan Raja-Raja Melayu berjaya meletakkan amanah orang Melayu untuk mengembalikan kuasa dan peranan anak bumi di negeri sendiri. Konsep Durbar atau permuafakatan dengan kerajaan pemerintah ini diteruskan sehingga kini, di mana hasil dari perjanjian dijadikan asas perlembagaan Tanah Melayu yang kini menjadi asas tadbir urus negara. Walaupun Majlis Raja-Raja hanya dikenali sebagai sebuah institusi untuk memilih dan melantik Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong, namun fungsi dan peranannya melebihi tuntutan itu. Permuafakatan adalah asas pelaksanaan fungsi majlis ini. Di antaranya ialah melantik Yang di-Pertuan Agong dan timbalan mengikut sistem giliran yang ditetapkan setiap 5 tahun. Memberi nasihat atas apa juga lantikan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Melantik anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1, Perkara 182, memberi ampun atau meremit, menggantung atau meringan hukuman di bawah Fasal 12, Perkara 142. Memantau, mengawasi, mempersetujui dan menjaga kepentingan peluasan agama di Malaysia. Dapat dikatakan, Majlis Raja-Raja ini merupakan satu kaedah semak dan imbang kepada Yang di-Pertuan Agong selain dari memberi nasihat dan pandangan dalam pelaksanaan pentadbiran baginda. Kini, permuafakatan ini diteruskan melalui sinergi antara kerajaan dan institusi raja-raja yang menimbang teliti perkara-perkara mengenai dasar negara sebelum dilaksanakan demi memastikan kestabilan dan keharmonian negara. Baik, bagi yang bersama kami sekarang ini berlintas langsung dari perkarangan Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Istiadat penuh istimewa hari ini iaitu keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah berangkat balik ke negeri Terengganu Darul Iman dengan pesawat yang akan berlepas bila-bila masa saja lagi. Dan istiadat hari ini penuh istimewa, penuh berseni, penuh tertib sekali. Kalau tadi dimulakan sambutan perarakannya masuk ke balai menunggu Kompleks Bunga Raya dengan 320 penari pengiring dari pelbagai agensi, pelbagai jabatan kebudayaan dan juga badan beruniform, juga disambut dengan pencak silat menghadap Sri Paduka Baginda Tuanku dan juga Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah. Dan sekarang div-div jemputan yang ada untuk istiadat pada hari ini mengambil kesempatan yang ada untuk menghadap Baginda Tuanku untuk barangkali mendengar titah saranan seruan nasihat amanat yang diberikan, semuanya kebijaksanaan Tuanku yang boleh dikongsikan dengan para pembesar, para pemimpin demi membawa negara ke tahap yang membanggakan. Banyak lagi yang boleh diperbaiki, banyak lagi yang boleh dicemerlangkan. Legasi yang telah disediakan oleh Baginda Tuanku Mizan pasti akan diperkukuhkan lagi, akan diperjuangkan, semuanya untuk membela masa depan bangsa, agama dan negara. Dan di sini meriah sekali, begitu banyak persiapan yang telah dilakukan, disempurnakan. Pesawat pun telah tersedia dengan 320 orang penari pengiring dan juga dari Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara yang begitu lengkap berpakaian seragam tradisional masing-masing, menandakan begitu bersepadunya ataupun betapa indahnya damai dalam kemajmukan Malaysia ini mewakili seluruh bangsa yang ada di tanah tumpah darah tercinta. Dan sebentar lagi akan kita saksikan lagi perkembangan apa lagi yang mengisi istiadat istimewa pada hari ini dan juga perkembangannya terus ke Terengganu nanti. Apapun di Kompleks Bunga Raya, semuanya bersedia dengan rasa penuh takzim ingin menjunjung kasih ke atas sumbangan
jasa baik dan segala kebijaksanaan baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah selama menduduki tahta 5 tahun cukup sepenggal. Namun begitu banyak sumbangan. Kalau apresiasi itu dizahirkan dengan kata-kata memang tidak dapat digambarkan dengan sepenuhnya kerana begitu banyak sekali yang telah diberikan, begitu banyak yang dicurahkan, dan ini pasti menjadi kenangan manis buat rakyat Malaysia, rakyat jelata yang begitu mempunyai apresiasi, menunjukkan kasih begitu berharga sekali, begitu tinggi sekali terhadap apa yang telah disumbangkan oleh baginda Tuanku. Warna kuning pasti simbolik sekali, sinonim sekali dengan istiadat diraja. Para pengiring yang bersedia di hadapan pentas diraja untuk acara istiadat upacara seterusnya akan dapat disaksikan juga kawalan kehormat setempat oleh Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja sebentar sahaja lagi, dan perasaan sedih, perasaan gembira berbaur, ingin mengiringi keberangkatan pulang, keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Tuanku Mizan dan juga Tuanku Nur Zahirah, namun mendoakan segala yang terbaik, segala penuh kesejahteraan, kebahagiaan, dan yang pastinya yang manis-manis elok-elok belaka untuk kedua baginda Tuanku. Dan kalau kita bawakan perhatian anda kembali ke lapangan di Kompleks Bunga Raya pada kali ini, juga dihadiri oleh menteri-menteri besar, dan juga kita saksikan keberangkatan tiba, dapat saksikan menteri-menteri kabinet yang sama-sama berada pada istiadat yang penuh simbolik ini. Dan pasti selepas ini merindui dan pasti ingin mencari-cari lagi bila mana berpeluang untuk mendapat perkenan menghadap Sri Paduka Baginda Tuanku dan juga Tuanku Nur Zahirah. Apa agaknya yang dibawakan, dibicarakan di antara tetamu-tetamu yang hadir pasti ingin mengungkai kembali kenangan-kenangan manis dan juga apa antara kejayaan-kejayaan telah dapat dicapai dan apa lagi yang perlu dipikul oleh para pemimpin kita pada masa akan datang. Dan kalau dikongsikan lagi info tentang apa yang berlangsung hari ini, istiadat keberangkatan balik dengan pesawat ke lapangan terbang Sultan Mahmud di Kuala Terengganu, 15,000 menunggu di sana. Kalau di sana meriah, di sini juga begitu tersusun istiadatnya dengan warna-warni dan penuh rasa hormat, rasa menjunjung kasih terhadap apa yang telah diberikan oleh baginda Tuanku. Kalau kita ungkai kembali apa yang berlangsung, apa yang telah dikongsikan dalam paparan VT sebentar tadi, bagaimana rakyat menzahirkan rasa begitu tinggi hormat dan juga apresiasi terhadap bagaimana rapatnya ataupun dekatnya Tuanku di jiwa mereka. Ini suatu yang diingati sampai bila-bila. Dan pasti keberangkatan tiba Tuanku ke Kuala Terengganu juga disambut meriah oleh warga Terengganu yang begitu merindui pemimpin mereka, dan itu juga akan kami bawakan sebentar nanti bila mana tibanya pesawat Sri Paduka Baginda Tuanku di lapangan terbang Sultan Mahmud nanti. Dan selain daripada itu, kalau kita saksikan juga bagaimana situasinya di Kompleks Bunga Raya pada hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, sempurna istiadat, dan sebentar lagi akan kami bawakan kepada anda sedikit lagi pengisian istiadat, simboliknya, apa cerita di sebalik yang telah kami kongsikan. Ini dia para pengiring begitu anggun dan juga segak berpakaian seperti hulu balang diraja, begitu indah sekali susunannya. Dan kelihatan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan bersedia untuk menghampiri pentas raja. Begitu juga Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah yang akan berangkat sebentar sahaja lagi. Peluang ini juga kita saksikan para pemimpin yang sedia untuk melafazkan selamat jalan keberangkatan pulang kedua-dua baginda Tuanku. Dan selepas ini akan kita saksikan sesuatu yang telah disediakan oleh 320 orang peserta dari Jabatan Kesenian Kebudayaan Malaysia, dari Pentarama, Soka Gakkai, kumpulan silat dan gendang. Persembahan yang begitu bermakna, begitu simbolik untuk istiadat hari ini.
sebelah. Ambil sebelah sana. Lain sana, lain. Okey. Cik, minta tolong cik, masuk lain sana cik. Minta tolong minta kerja sama. Dengan selesai tadi persembahan dari 320 orang peserta kebudayaan, kini pemeriksaan pada tetamu kehormat berkesempatan bila mana Sri Paduka Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah berkenan bersalaman dengan div-div jemputan yang hadir. Selesai juga tadi kawalan kehormat setempat oleh Batalion ke-6 Ranger Diraja dan dengan kekuatan 2 pegawai dan 26 kekuatan ahli. Ini yang mewarisi laluan kehormat kapet merah adalah para pemimpin, para ketua-ketua jabatan, menteri-menteri kabinet yang mengambil peluang yang ada ini untuk menzahirkan rasa junjungan kasih terhadap sumbangan Tuanku 5 tahun pemerintahan. Apa jua krisis politik, apa jua krisis ekonomi, semuanya Tuanku tangani adili dengan penuh saksama, penuh takzim. Dan ini budi jasa budi Tuanku yang memang tidak akan dilupakan oleh rakyat Malaysia sampai bila-bila sekalipun. Dapat disaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga isteri Datin Sri Rosman Mansor yang juga hadir, juga bersalaman dengan menteri-menteri serta div-div jemputan yang lain. Junjungan kasih atas kebijaksanaan Tuanku memerintah selama 5 tahun dengan keadaan yang saya kirakan mencabar. Apapun kebijaksanaan Tuanku mengatasi segala-gala apa jua masalah yang melanda. Dan sekarang untuk bacaan doa mengiringi keberangkatan balik Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong oleh Sahibus Samahah Datuk Haji Wan Zahidi bin Wanteh, Mufti Wilayah Persekutuan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام سلمنا يا سلام سلمنا أجمعين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا باسط يا حفيظ يا رقيب. Di saat kami mengiringi keberangkatan balik hamba-Mu Raja kami ke negeri Terengganu Darul Iman, maka kami menadah tangan memohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau selamatkanlah serta peliharakanlah perjalanan kedua-dua hamba-Mu Raja kami Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah serta kerabat-kerabat Baginda. Allahumma ya man ittasafa bil muhaiminil azizil jabbaril mutakabbir. Ya Allah, tiada siapa yang dapat membatasi kudrah dan iradahmu. Di tanganmu jua terletak segala kekuasaan. Lantaran itu hanya padamu kami sembah dan padamu jua kami mohon pertolongan. Kami pohonkan ya Allah agar Engkau kurniakan keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda berdua serta sekalian ahli rombongan sepanjang perjalanan. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Allahumma ya salam sallimna ajma'in waj'alna min ibadika as-salihin. Wallahu ghalibun ala amrih yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, selesai sudah
bacaan doa oleh Datuk Haji Wan Zahidi, Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan. Dan yang terakhir ini, Baginda Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah berkenan bersalaman dengan para tetamu sebelum berangkat pulang ke Kuala Terengganu untuk menemui rakyat Terengganu yang dengan penuh girang menanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Tuanku dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muhtafi Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Akhir sekali melambai kepada div-div jemputan yang hadir diikuti laungan Daulat Tuanku. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku sebanyak 3 kali dan juga lambaian dari semua yang hadir mengiringi dan mendoakan keselamatan kesejahteraan perjalanan keberangkatan balik Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah ke Kuala Terengganu. 5 tahun perkhidmatan jawatan Sri Paduka Baginda Tuanku Mizan yang penuh cabaran namun ditangani dengan penuh kebijaksanaan dan juga apa jua kekacauan ataupun masalah yang melanda semuanya tetap ditangani dengan baik dan Malaysia tetap aman makmur, sebuah negara yang damai dalam kemajmukan. Dengan itu akan kami ingin anda terus bersama kami sepanjang hari di TV1. Perkembangan yang kami bawakan dari Kompleks Bunga Raya kali ini akan dibawa pula ke lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu untuk istiadat keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong. Itu akan berlangsung petang nanti dan juga lebih perkembangannya di Istana Maziah nanti. Jadi teruskan bersama kami di TV1. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Zaleha di Kompleks Bunga Raya KLIA. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-13 dijangka tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud kira-kira jam 2 petang nanti dengan pesawat khas dari KLIA Sepang dan akan disambut kira-kira 2,000 orang. Sejurus tiba, Baginda berdua bakal disambut kerabat diraja, para pembesar dan kenamaan negeri diketuai Pemangku Sultan Terengganu, Tengku Muhammad Ismail dan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said. Selepas ini kita akan ke lapangan terbang Sultan Mahmud pula untuk lagi liputan secara langsung istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-13 Al-Wati Qubillah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muhtafi Billah Shah. Perantara kami seterusnya, Terence Das akan membawakan laporan semasa dari Kuala Terengganu selepas siaran berita nasional. Buat masa ini, sampai di sini dahulu pertemuan kita. Salam satu Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Raja dan rakyat berpisah tiada. Bersua lagi untuk kita sama-sama mengikuti lintas langsung istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-13 Al-Wati Qubillah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muhtafi Billah Shah. Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah sudah berangkat balik ke Kuala Terengganu melalui KLIA sebentar tadi. Sedikit informasi, Ketua Ketenteraman Awam dan Trafik Terengganu Superintendent alias Hashim mengesahkan tiada jalan ditutup sempena menyambut keberangkatan balik Baginda berdua. Bagaimanapun, kenderaan akan bergerak perlahan. Justru orang ramai yang ingin menggunakan jambatan Sultan Mahmud dinasihatkan agar melalui Jalan Manir sebagai alternatif dalam tempoh antara jam 2.15 hingga 3.30 petang nanti bagi mengelak kesesakan lalu lintas. Untuk membawakan laporan semasa di Kuala Terengganu ketika ini, kita terus sahaja bersama Terence Das di lapangan terbang Sultan Mahmud. Terence, bagaimana? Silakan Terence di Kuala Terengganu.
Seri Paduka Baginda Adakah Darren sudah bersedia di Kuala Terengganu? Terus saja dengan laporan di Kuala Terengganu. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Anda masih lagi setia bersama kami sempena dengan siaran langsung perkara peristiwa yang bersejarah berlaku di negara hari ini, iaitu siri acara keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-13. Dan saudara, siri acara bersejarah ini telah pun kami bawakan sejak awal pagi tadi dari Istana Negara. Dan kini kita ikuti siaran langsung yang kami bawakan sempena dengan upacara seterusnya yang bakal dilangsungkan dengan penuh istiadat negeri Terengganu Darul Iman yang bakal berlangsung dari lapangan terbang Sultan Mahmud ini. Dan dijadualkan sebentar sahaja lagi rombongan yang diikuti juga oleh rombongan persekutuan dan juga akan dibantu oleh rombongan daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu adat istiadat penuh diraja yang bakal dilangsungkan sebentar saja lagi dan akan diteruskan hingga ke Istana Maziah. Dan upacara ini akan terus kami bawakan secara langsung di TV1. Dan saudara, kita dapat lihat juga ketika ini bahawa lapangan terbang ini dipenuhi dengan penuh istiadat diraja. Tak dapat kami lihat askar-askar regimen telah pun bersiap sedia untuk menunggu kedatangan ataupun keberangkatan balik Seri Paduka Baginda yang ke-13. Ampun Tuanku, seterusnya bacaan doa akan dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Alias bin Abdullah. Kini Tuanku Mizan diiringi oleh rombongan persekutuan yang telah tiba. Dan rombongan persekutuan ini diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri bin Sheikh, Menteri Belia dan Sukan. Rombongan diraja ini disambut dengan penuh adat istiadat Diraja Terengganu. Turut sama untuk menyambut keberangkatan balik Seri Paduka Baginda adalah Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang telah pun menjemput turun Seri Paduka Baginda untuk menyempurnakan istiadat keberangkatan balik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن ويا رحيم. Setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kami hadapkan kepadamu ya Allah, kerana di atas kerudat dan iradatmu Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah telah selamat berangkat pulang ke negeri Terengganu Darul Iman pada petang ini. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah kerana di atas limpahan ihsan dan inayahmu telah menganugerahkan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sepanjang perjalanan keberangkatan pulang ke negeri ini tanpa sebarang halangan dan rintangan. Ya Allah, dengan keberangkatan pulang baginda berdua ke negeri kami ini, kami mengharapkan ya Allah supaya Engkau bimbingilah baginda ke arah ketakwaan, kebaikan dan keredaanmu, serta cucurilah rahmat dan barakat ke atas baginda berdua dan seluruh rakyat negeri ini, dan juga Engkau jadikan kami hidup aman damai, bersatu padu dan saling menghormati di antara satu sama lain di bawah naungan dan pemerintahan baginda ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Basit wa ya Hafiz wa ya Raqib. Kami juga memohon pertolonganmu ya Allah supaya Engkau lindungilah dan perihalakanlah baginda berdua
dengan penuh kasih sayangmu bagi membolehkan baginda memerintah negeri ini dengan penuh keadilan dan bijaksana bagi menegakkan agamamu Islam, seterusnya ke arah mewujudkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan keharmonian hidup kami seluruh rakyat negeri Terengganu Darul Iman ini. Sesungguhnya Engkau jua ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah dan yang Maha mengasihani terhadap hamba-hambanya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah wa ya daimal ihsan. Ya Allah, peliharakanlah ke bawah diri yang Maha Mulia Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail ibn al-Wasiq billah Sultan Mizan Zainal Abidin, dengan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan, serta lindungilah baginda dari segala angkara bahaya dan malapetaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa masyayikhina wa liikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selesai sudah bacaan doa oleh Sahibus Sama'ah, Datuk Dr. Haji Alias bin Abdullah, Mufti Negeri Terengganu Darul Iman. Seterusnya Sri Paduka Baginda akan berkenan untuk menerima hormat diraja yang bakal disembahkan oleh Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Sri Pantai Seberang Takir, yang diketuai oleh Major Hairul Azman Khormin, dan juga akan disembahkan kepada Sri Paduka Baginda lagu Negaraku yang bakal disembahkan oleh Pancaragam Gabungan Regimen Askar Melayu Diraja di bawah naungan Formasi 2 Division. mendapat berkenaan daripada Sri Paduka Baginda untuk memeriksa pembarisan penghormat ini yang dianggotai oleh 3 orang pegawai dan 103 orang anggota lain-lain pangkat.
Simboliknya upacara ini secara itu pelantikan Tuanku Mizan sebagai Di-Pertuan Agong ke-13 pada 13 hari bulan Disember 2006 dahulu amat menjadi kebanggaan bagi rakyat negeri Terengganu Darul Iman ini. Dan 5 tahun sudah peristiwa bersejarah itu turut diiringi oleh upacara penuh beristiadat seperti ini. Pertabalan baginda mendapat liputan meluas di seluruh negara di mana RTM sebagai penyiar rasmi acara bersejarah itu telah membawakan siaran secara langsung dari Istana Negara Kuala Lumpur dahulu. Malah acara bersejarah itu juga telah dapat ditonton di seluruh dunia melalui siri dokumentari di saluran National Geographic Becoming a King pada 27 hari bulan Ogos 2007. Begitulah hebatnya sambutan pada hari tersebut dan kini sejarah berulang semula dengan sambutan rakyat Terengganu yang amat gembira menyambut keberangkatan balik Tuanku Mizan. Dan jika kita sorot kembali sejarah Terengganu, dipercayai menjadi antara negeri terawal di Malaysia menerima kemasukan Islam sekitar kurun ke-14. Ini diperkukuhkan dengan penemuan batu bersurat yang tercatat tarikh hijrah 702. Batu bersurat ini menjadi saksi kewujudan Islam di negeri Terengganu ini. Tidak lama kemudian disebut pula penemuan kupang emas yang tertulis beberapa kalimah dalam huruf Jawi dengan tarikh hijrah 1120. Tarikh pertabalan Sultan Zainal Abidin Shah. Nama baginda sebagai Sultan Terengganu yang pertama. Persembahan hormat diraja buat kali kedua dan juga persembahan lagu negaraku untuk Sri Paduka Baginda nandakan tamatnya upacara penuh istiadat negeri Terengganu Darul Iman dari lapangan terbang Sultan Mahmud ini. Sedar atau tidak, kegemilangan Kesultanan Terengganu sudah memasuki usia 3 abad. Ini bukan saja memberi makna tersendiri buat rakyat Terengganu, malah mencatat sejarah manis kerana waris Kesultanan negeri ini Tuanku Mizan Zainal Abidin dilantik menjadi Yang Di-Pertuan Agong yang ke-13 sekaligus menjadi Raja Melayu termuda memegang tampuk pemerintahan negara pada usia 41 tahun. Baginda yang telah dilahirkan pada 22 Januari 1962 di Istana Al-Muktafi, Kuala Terengganu, Ibu Negeri Terengganu, mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Sultan Sulaiman dan kemudiannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman.
Baginda kemudiannya melanjutkan pelajaran di luar negara di Pusat Pendidikan Berprestij Geelong Grammar School di Geelong, Australia. Baginda juga menghabiskan pembelajarannya di Universiti Antarabangsa Amerika Syarikat Eropah yang kini dikenali sebagai Universiti Antarabangsa Elion di London. Baginda memperoleh ijazah sarjana muda sastra dalam bidang pengkhususan hubungan antarabangsa pada 9 Jun 1988. Baginda juga melibatkan diri dengan kursus ketenteraan Pre-SMCE di 33 Army School of Languages daripada 2 November 1982 hingga 31 Mei 1983. Kini saudara, kita dapat melihat Sri Paduka Baginda berkenan mencemaduli untuk bersalam-salaman dengan seiring kaki tangan dari pejabat-pejabat kementerian seluruh negeri Terengganu. Dan juga bakal menyambut keberangkatan balik Sri Paduka Baginda sebentar lagi 15,000 orang rakyat negeri Terengganu Darul Iman yang telah pun bersiap siaga bagi menyambut keberangkatan balik Sri Paduka Baginda. Saudara, Sri Paduka Baginda bukan sahaja terkenal sebagai seorang pemerintah yang begitu akrab dengan seiring rakyat jelata, tetapi juga seorang tokoh sukan kerana meminati sukan berkuda dan begitu tertarik dengan sukan ini. Baginda yang dianugerahkan Putera Mahkota Negeri Terengganu Darul Iman pada 6 November 1979, kemudiannya dilantik sebagai Pemangku Sultan Terengganu pada 20 Oktober hingga 8 November 1990. Sri Paduka Baginda sememangnya merupakan seorang tokoh sukan yang mana Sri Paduka Baginda telah pun mengadakan acara sukan berkuda tahunan di Malaysia dengan pertandingan itu sendiri disertai oleh pelbagai atlet berkuda dari segenap pelosok negara, terutamanya dari negara-negara Eropah. Catatan sejarah menunjukkan pada 3 November 2006, Tuanku Mizan telah dipilih untuk menduduki takhta yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja Melayu sebagai Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ke-13 selama 5 tahun, dan tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda bermula pada 13 Disember 2006. Persidangan Majlis Raja-Raja Melayu ketika itu dipengerusikan oleh Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah, yang juga merangkap sebagai timbalannya di-Pertuan Agong. Sri Paduka Baginda Tuanku Mizan sebenarnya telah diletakkan sebagai orang keempat dalam kitaran 9 Raja-Raja Melayu yang kedua, di mana secara lazimnya pemerintahannya di Pertuan Agong adalah mengikut hukum kitaran ini. Sirih pulang ke junjung, perahu layar ke muara. Sri Paduka Baginda Tuanku tetap kami junjung. Semoga berkekalan pemerintahannya. Sekian, terima kasih daripada kami dari lapangan terbang Sultan Mahmud di Kuala Terengganu. Kita kembali ke Studio 3 untuk meneruskan siri acara yang cukup bersejarah ini. Acara keberangkatan balik Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-13 yang bakal berakhir sebentar lagi di Istana Maziah dan akan dibawakan secara langsung juga di TV1 dengan rakan setugas Hisham Saleh. Dengan itu kita kembali terlebih dahulu ke Studio 3. Terima kasih Terence di Kuala Terengganu. Sesungguhnya raja dan rakyat berpisah tiada. Selepas ini, itu kira-kira jam 4.40 petang.
istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13 bakal bertumpu di Istana Maziah. Baginda berdua akan ke Istana Maziah untuk majlis santapan petang yang dijangka dihadiri kira-kira 300 tetamu sebelum berangkat balik ke Istana Nur Nadirah. Acara sambutan keberangkatan balik Tuanku Mizan dan Tuanku Nur Zahirah di Terengganu akan berlangsung 3 hari mulai hari ini, Rabu dan Jumaat. Perantara kami seterusnya, Hisham Saleh akan membawakan laporan semasa dari sana. Pada masa ini sampai di sini dahulu pertemuan kita. Salam satu Malaysia. Sampai jumpa lagi.